Para hadirin diminta berdiri bagi nyanyian lagu negaraku dan lagu wilayah. Dipersilakan. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis menjemput saudara Wan Ahmad Nizamuddin bin Wan Zalaluddin untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka halakul azim, innaka sami'un alim, innaka rabbul arshil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, kami bersyukur kehadrat-Mu ya Allah, di atas limpah kurnia-Mu kami dapat melaksanakan majlis perancaran program Nilam Speakers Corner dan Jeda Ilmu bagi sesi 2022 pada pagi yang mulia ini. Ya Allah, rahmat-Mu kami pohonkan, kasih sayang-Mu kami harapkan. Kau berkatilah majlis ini dari awal hingga ke akhirnya. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang boleh melalaikan kami daripada terus taat kepada-Mu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Yang berusaha Encik Muhammad Yusof bin Ibrahim, Pengetua Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota, Puan Aisyah Banu binti Faizul Karnain, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Masnita binti Abdul Ghani, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cik Kong Sohwah, Penolong Kanan Core Curriculum,
guru-guru serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita diberikan kesempatan waktu untuk bersama-sama secara maya pada hari ini bagi majlis pelancaran program Nilam, Speakers Corner dan Jendela Ilmu di peringkat kolej pada tahun 2022. Program Nilam, Speakers Corner dan Jendela Ilmu peringkat kolej adalah salah satu usaha murni ke arah melahirkan generasi berilmu pengetahuan, berketerampilan unggul serta membudayakan amalan membaca. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewujudkan program Nilam di sekolah dengan tujuan untuk membina tabiat membaca dalam kalangan pelajar bertepatan dengan hasrat mewujudkan masyarakat cinta kepada budaya membaca. Program Speakers Corner pula bermatlamat untuk melahirkan generasi muda yang berluas pengetahuan dan petah berbicara melalui pengucapan awam. Manakala, program Jendela Ilmu bermatlamat untuk meningkatkan budaya membaca dalam kalangan guru-guru. Menilik rotan di dahan ara, di celah angsana merga sekata, ucapan laluan pembuka bicara, tuan pengetua bermadar kata. Dengan ini, majlis dengan penuh takzim menjemput Tuan Pengetua Encik Muhammad Yusof bin Ibrahim untuk memberikan ucapan perasmian. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam desa mahkota Bumi Bertuah yang berusaha barisan pentadbir, penolong-penolong kanan, guru-guru serta pelajar yang dikasihi. Iqra' adalah ayat pertama yang diturunkan, bermaksud bacalah olehmu. Okey, amalan membaca adalah tunjang kepada mengumpulkan ilmu. Amalan membaca atau nilam ataupun program nilam yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah gabungan aktiviti-aktiviti pembacaan bagi mewujudkan tabiat membaca dan mendapatkan ilmu di kalangan rakyat Malaysia. Okey. Oleh sebab itu, dengan menyahut cabar budaya membaca dan budaya mendapatkan ilmu, Pusat Sumber Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota telah setiap tahun, setelah setiap tahun mengambil inisiatif dalam merancang program-program yang bersesuaian dalam menyemarakkan budaya membaca dan budaya mendapatkan ilmu untuk diri dan kemajuan masyarakat serta untuk masa hadapan. Bagi tahun 2022, seperti tahun-tahun sebelumnya, kolej akan melancarkan beberapa program nilam di mana pelbagai aktiviti yang telah dirancang, yang telah disusun atur untuk mewujudkan budaya mendapatkan ilmu dari sumber-sumber bahan-bahan bacaan. Dewasa ini kalau mengikut kepada keadaan semasa, membaca bukan sahaja merujuk kepada buku teks. Kalau dulu kita merujuk hanya kepada buku teks, tetapi untuk membentuk kecemerlangan pelajar, kecemerlangan individu dan menyediakan kognitif kita, mental kita yang sentiasa aktif, kita haruslah membaca dari pelbagai sumber. Pelbagai sumber, pelbagai bahan. Contohnya, membaca peta, walaupun nampaknya bukan macam bahan bacaan, tetapi sebenarnya itu juga adalah bahan bacaan. Membaca data dan menginterpretasikan data dan maklumat. Kalau kita lihat dunia sekarang berpusat kepada maklumat dan data yang besar. Kita bercakap tentang big data dan sebagainya.
Tetapi bagaimana kita membaca data, bagaimana kita mentafsir data. Dengan membaca juga berdasarkan daripada kajian-kajian sains yang telah dijalankan. Okey? Apabila otak kita tidak diisi dengan ilmu dan tidak berfikir, maka dia akan menjadi lemah. Okey? Jadi untuk menjana dan mengaktifkan otak kita supaya sentiasa aktif, okey, dan melambatkan atau mengelakkan daripada contohnya penyakit Alzheimer. Okey, budaya membaca haruslah diterapkan, okey, daripada kanak-kanak sehinggalah ke akhir hayat. Tabiat membaca ini perlu disemai dalam diri setiap insan daripada seawal-awal kehidupan di dunia. Okey? Bukan saja di sekolah, tetapi seawal-awal kehidupan, kita biasa melihat kanak-kanak yang belum pergi ke tadika, ibu bapa membelikan mereka buku alphabets. Okay? Alphabets A for apple, B untuk bola, C untuk cawan. Itu juga adalah pembacaan. Okay? Peringkat awal. Tetapi bagi para pelajar di peringkat college, anda yang mana telah mempunyai tahap pemikiran yang matang, perlulah membuat pembacaan dan pemikiran yang lebih luas. Anda perlu kreatif dalam membaca. Anda perlu menilai bahan bacaan yang anda baca. Okey? Di samping itu, anda juga mempunyai kerja khusus yang perlu memerlukan anda untuk membuat kajian-kajian dan mendapatkan bahan-bahan untuk kerja khusus daripada sumber-sumber luar seperti internet dan sebagainya. Okey? So, gunakan kemudahan-kemudahan internet. Kita tahu dalam dunia pandemik sekarang ni, semua pelajar telah menjadi pakar IT, pakar online learning, okay? Pakar online searching for informations. Okay? Jadi, gunakan kepakaran anda untuk membaca bahan-bahan ilmiah, mencari, berfikir dan menjanakan minda otak kita supaya kita lebih sihat, lebih cergas, otak kita lebih aktif dalam menakul maklumat-maklumat yang kita terima. Dunia sekarang kita ada banyak maklumat, tetapi tidak ramai yang boleh menakul dengan logik, dengan tepat dan sebagainya. Okay? Jadi pembacaan ini boleh meningkatkan pemikiran kita. Okay? Kalau kita lihat rakyat Malaysia secara puratanya agak sedih kerana rakyat Malaysia kurang membaca. Berbanding dengan kalau kita pergi ke pantai-pantai dan sebagainya, pelancong-pelancong luar, biasanya pelancong-pelancong barat, mereka akan berada bersantai di pantai-pantai atau terutama di Malaysia yang punya pemandangan yang cantik dan menghabiskan masa dengan membaca. Tak kiralah apa jenis bahan bacaan, sama ada you membaca novel, membaca buku ilmiah, membaca katalog-katalog, okay, dan pelbagai jenis. Okay, itu adalah cara yang bagaimana kita boleh meningkatkan budaya membaca, budaya mendapatkan maklumat, budaya mendapatkan ilmu. Dalam tempoh PKP, okay, seluruh dunia menyedari bahawa komunikasi secara tradisional telah terhad. Okay? Dan aktiviti-aktiviti kehidupan kalau kita tengok, semuanya adalah berdasarkan
maklumat dan data-data serta informasi dalam talian. Okey. Kita juga biasa melihat ramai orang tertipu dengan maklumat-maklumat yang ada. Okey. Kenapa mereka tertipu? Kerana kita tidak menajamkan fikiran kita, kerana kita tidak mempunyai maklumat yang lengkap. Kenapa tak ada maklumat yang lengkap? Kerana kurang membaca. Okey? So, budaya membaca ini adalah budaya yang sangat baik untuk kehidupan kita. Okey? Selain daripada membaca juga, kita juga akan menjalankan program iaitu sudut untuk meluahkan, sudut untuk membahaskan, okey, apakah bahan-bahan yang anda telah baca dan telah anda lihat dan anda telah kaji. Speakers Corners, okey, ataupun dalam bahasa mudahnya kita katakan sebagai sudut pidato, memberikan satu ruang dan peluang untuk para pelajar meluahkan, menjelaskan, okey, menerangkan apakah yang telah mereka baca, kaji dan memberikan penerangan yang lebih luas kepada bahan. Ini juga sebenarnya tanpa disedari menjana pemikiran yang lebih luas. Okey? So, bagi menyahut cabaran kerajaan, okey, kita akan menjalankan program Galakan Membaca dan juga program Speakers Corners yang mana para pelajar dapat berpidato, dapat membuat public speaking. Okey, public speaking ini adalah kemahiran yang bukan mudah sebenarnya. Okey, jadi kemahiran-kemahiran ini perlu dilatih, perlu diamalkan supaya dia menjadi satu budaya kepada kita. Okey, oleh kerana anda para pelajar akan meneruskan pengajian insya-Allah ke universiti nanti, kemahiran-kemahiran ini, kemahiran mencari maklumat hasil dari bahan bacaan, rujukan-rujukan dan kajian-kajian, okey, akan membantu dalam melancarkan urusan pembelajaran. Okey? Membaca adalah satu proses pembelajaran sepanjang hayat. Okey? Golongan yang rajin membaca akan meletakkan diri mereka pada satu martabat yang jauh lebih tinggi berbanding dengan golongan yang kurang membaca. Kalau kita lihat seorang tokoh di negara kita, iaitu Dr. Mahathir. Okey? Kalau kita lihat, beliau adalah seorang yang suka membaca. Pada usia beliau yang telah lanjut, sekitar 95 tahun sekarang ini, beliau masih lagi boleh berfikir dengan logik, boleh berfikir dan meluahkan pandangan-pandangan yang bernas. Kenapa? Okey, kerana pemikiran beliau, okey, masih lagi aktif. Ini adalah disebabkan oleh beliau adalah seorang yang rajin membaca. Setiap masa luangnya, beliau akan membaca, okey, pelbagai jenis bahan bacaan, okey, untuk mendapatkan maklumat, untuk mendapatkan ilmu dan sebagainya. Okey, jadi hasil daripada bahan bacaan ini, dia sentiasa mengaktifkan minda. Okey. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okey. Membaca itu adalah jambatan kepada ilmu. Itu adalah istilah yang selalu kita dengar.
Saya rasa daripada peringkat sekolah rendah lagi telah dijelaskan, okey, membaca sebagai jabatan ilmu. Okey? Dan kalau dalam Islam, kita diminta untuk menuntut ilmu sehingga ke akhir hayat. Okey? Jadi, dengan membaca, kita akan memperkasakan diri. Knowledge is power. Kalau kita lihat pada negara-negara yang maju, okey, semua negara-negara maju, okey, mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, knowledge yang tinggi. Kenapa? Kerana mereka membuat kajian, mereka membaca, mereka membuat penyelidikan. Kita lihat dalam situasi COVID-19, siapa yang mengeluarkan vaksin? Negara mana yang mengeluarkan vaksin? Okey? Adakah negara-negara yang mengeluarkan vaksin ini adalah negara-negara yang mempunyai budaya membaca? Adakah negara-negara yang mengeluarkan vaksin ini adalah negara-negara yang mempunyai budaya membuat penyelidikan? Untuk membuat penyelidikan, kita perlu membaca. Okey? Jadi, kalau kita lihat semua pengeluar-pengeluar vaksin ini, okey, adalah negara-negara yang mempunyai budaya membaca yang tinggi. Baik. Jadi, itu yang dikatakan tadi, knowledge is power. When you read a lot, you will get more knowledge. Okay? You will do research. Okay? By reading and gathering all the informations. Okay? Analyzing all the data. Okay? Without knowledge, okay, without reading, you will not be able to analyze data, will not be able to do research. Okay? Sesungguhnya dunia sekarang telah terbuka. Kita boleh mendapat pelbagai jenis bahan bacaan, maklumat daripada pelbagai sumber, terutamanya dari segi internet. Okey? Ramai di antara kita yang suka membaca, tetapi baca bahan-bahan di social media, Facebook, Instagram. Okey? Bukan saya kata tak boleh baca Facebook, bukan saya kata tak boleh baca Instagram. Okey? Tetapi fokuskan kepada pembacaan yang memberikan maklumat yang lebih baik. Okey? Dan luangkan masa untuk beristirahat dengan baca daripada Facebook atau Instagram dan sebagainya. Okey? Jadi kita mempunyai perjuangan yang belum selesai. Para pelajar, anda akan menghadapi pelbagai rintangan untuk meneruskan cita-cita anda dan hasrat anda. Okey? Langkah seterusnya daripada kolej ini adalah ke universiti. Bagi mencapai hasrat untuk ke universiti, anda perlu melepasi tahap peperiksaan STPM dengan keputusan yang baik. Bagaimana untuk mendapat keputusan yang baik? Dengan membuat pembacaan, ulang kaji, okey? Relearn. Okey? Learn and relearn. Okey? Dengan membuat penyelidikan, dengan membuat carian maklumat daripada pelbagai sumber supaya anda dapat meluahkan segala maklumat yang disoal dalam peperiksaan. Okey? Dengan tepat dan mendapat hasil yang baik untuk keputusan. Kegagalan membudayakan amalan membaca ini menyebabkan masyarakat dan negara kita akan ketinggalan dalam dunia ilmu, dunia pengetahuan. Okey? Kalau kita lihat
di sekeliling kita, di mana saja. Orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang sentiasa mengaktifkan minda mereka dengan cara pembacaan. Bukan semestinya baca buku sahaja, tetapi pelbagai jenis bahan. Okey? Pelbagai jenis bahan, membaca maklumat, membaca data, membaca buku, membaca kajian dan sebagainya. Okey? Itu semua adalah jenis pembacaan. Okey? Dan orang yang kurang membaca, kalau kita lihat rata-rata, okey, mereka adalah orang-orang yang kurang berjaya. Okey? Tetapi orang yang berjaya mestilah orang yang berilmu, dan untuk ilmu bacalah, Iqra. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Nilam, Speakers Corners dan Jendela Ilmu bagi Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota untuk tahun 2022. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan sekalung penghargaan kepada Tuan Pengetua atas ucapan perasmian itu tadi. Seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan gimik perasmian program Nilam, Speakers Corner dan Jendela Ilmu. Begitulah tadi gimik perasmian program Nilam, Speakers Corner dan Jendela Ilmu. Seterusnya, kita akan menyaksikan 3 tayangan video iaitu program Nilam, program Speakers Corner dan program Jendela Ilmu. Tanpa membuang masa, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video tersebut.
Majlis kita sampai di penghujungnya. Sebelum majlis berlabuh tirai, sebelum titik bertemu notahnya. Pihak jawatankuasa program Nilam, Speakers Corner dan Jendela Ilmu mohon mengambil sedikit kesempatan waktu di penghujung ini untuk menyatakan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung bagi menjayakan program ini. Dengan ini, majlis memohon para hadirin sama-sama bangun bagi menyanyikan lagu College. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para hadirin kerana telah mengikuti pelancaran majlis program Nilam, Speakers Corner dan Jendela Ilmu dengan jayanya. Dengan ini, majlis bersurat. Sekian, terima kasih.